Assalamualaikum, selamat petang kan. Selamat datang ke live tirjana.my. Hari ni ataupun petang ni bersama saya lagi admin tirjana.my. Kita bersiaran di dua media sosial tirjana.my, iaitu di TikTok dan juga di Facebook. So, Assalamualaikum, selamat petang. Semua tengah buat apa tu? Hari ni hari Selasa, so ada yang tengah bekerja kan, nak tunggu waktu untuk balik kerja, tengah menghitung detik ni nak balik kerja. Petang ni ataupun hari ni lah kan, kita live. Tak ada topik pun, kita nak sembang-sembang santai je. Kita nak borak-borak petang lah, nak share lah. Bolehlah, anda boleh kongsikan macam mana hari anda hari ni anda buat apa je, pergi mana kan, makan apa hari ni, ataupun nak kongsikan, nak minta pendapat ke kan, boleh komen-komen je dekat ruangan chat, nanti saya bacakan. So, sekali lagi selamat datang untuk yang baru masuk ke live tirjana.my. Dekat TikTok kita ada. Hai dekat TikTok. Yang dekat Facebook juga hai. Assalamualaikum kan. So hari ni kita nak sembang-sembang santai. Korang kalau ada sebarang pertanyaan ke kan, nak tanya pasal portal ke, nak tanya pasal perhubungan ke, nak minta pendapat, tak kisah apa-apa je, boleh komen terus dekat ruangan chat. So, macam biasalah, sebelum kita teruskan live kita pada petang ni, saya suka nak kongsi kenapa portal tirjana.my ni patut menjadi portal cari jodoh pilihan anda. Yang pertama sebab ramai yang dah bertemu jodoh di tirjana.my. Kalau tak percaya, ataupun kalau nak baca testimoni-testimoni kita, boleh pergi je dekat portal kita tirjana.my, klik bahagian testimoni. Boleh juga klik di bahagian kisah cinta. Saya dapat kiriman di TikTok daripada Cik Ezul. Saya percaya nama dia Ezul 97. Tirjana ni ada apps ke di Play Store? Ya, betul. Di Play Store ada, di Google Store ada, di Huawei Store pun ada. Tulis je tirjana.my, InsyaAllah akan jumpa. Tapi kalau tak jumpa, nak perlukan bantuan, boleh hubungi terus admin kami kan. Boleh PM dekat Facebook, dekat IG. Untuk yang tak tahu, saya nak bagi tahu kan, awal-awal waktu ni saya nak bagi tahulah. Tirjana.my sekarang ni ada Instagram baru. Selepas Instagram lama kita bermasalah kan, kita buat Instagram yang baru. Ya Allah Tuhanku, subhanallah, sampai tersasu-sasu saya kan. Ada Instagram baru iaitu tirjana.my. So jemput follow Instagram baru kami. Hai, Assalamualaikum yang berada di TikTok. Ada Cik Siti Zubaida, Cik Aiman Trading, Cik Hamba Fakir, Cik Husna Zamri, Cik Rosnizam Zainun. Siapa lagi? Dan banyak lagi. Yang di Facebook juga, hai, Assalamualaikum semua. Kalau di Facebook saya tak perasan komen, saya minta maaf banyak-banyak. Saya rasa mungkin phone saya yang bermasalah sebab tak nampak komen di Facebook. Saya nak baca lagi dekat TikTok ni. Cik Aiman Trading kata, hai, salam. Waalaikumsalam, Cik. Daripada Hamba Fakir, hai Cik. So, petang ni, macam saya cakap tadi lah kan, kita nak sembang-sembang santai je. Tadi kita dah share satu point kenapa tirjana.my ni patut menjadi portal cari jodoh anda. Yang pertama tadi kita kata sebab dah ramai yang berjumpa jodoh. Dah ramai lah alumni kita yang alhamdulillah berkat usaha dan kesabaran dia dah bahagia sekarang. Yang dahulunya bujang, single kan, sekarang ni dah ada family, dah ada anak sendiri. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tirjana ni hanyalah salah satu platform sahaja. Yang penting kita kena usaha. Jodoh ni macam rezeki juga. Kalau kita tak usaha, dia tak akan datang bergolek. Betul tak? Tak ada rezeki yang datang bergolek. Semuanya kita perlu usaha. Terima kasih Cik Lehya follow kami. Yang belum follow kami di Facebook ataupun di TikTok, boleh follow je tirjana.my. Di Instagram kami yang terbaru, tirjana.my. Kalau Twitter kami pun sama, tirjana.my. Kita aktif di semua media sosial kami. Okey. Yang pertama tadi sebab ramai yang dah bertemu jodoh. Yang kedua sebab
Sebabnya data privasi anda terpelihara. Segala maklumat-maklumat peribadi kan, contoh nama, nombor telefon, nombor IC tidak akan didedahkan. Jadi jangan risau. Yang ketiga, kenapa best cari dekat Tijana ni kan? Sebabnya setiap hari kan ramai ahli-ahli baru yang mendaftar. So, taklah bosan tengok calon yang sama je. Setiap hari akan ada calon-calon baru yang berdaftar, calon-calon baru yang upgrade kepada premium. Seterusnya juga, kenapa Tiljana.my ni patut menjadi portal cari jodoh anda? Sebab selain daripada ramai yang dah bertemu jodoh ni, kita punya admin, kita punya customer service di Tiljana.my ni amat-amat senang untuk dihubungi. Dekat mana nak hubungi admin-admin kita ni? Bolehlah pergi dekat kita punya Facebook, Tiljana.my, kita punya TikTok, Tiljana.my, kita punya IG, Tiljana.my, kita punya Twitter, Tiljana.my juga. Boleh PM je dekat media-media sosial kami ni. Tapi kalau rasa macam tak nak komen dekat media sosial, tak nak PM kan, boleh PM ataupun DM terus daripada portal kami iaitu tiljana.my. Kalau DM dekat portal pun tak nak, macam mana cik? Jangan risau sebab boleh WhatsApp terus admin kami. Nanti akan ada admin kami yang menjawab segala persoalan yang ditanyakan. Selain daripada itu, boleh juga call terus talian hotline kami. Pergi je dekat tiljana.my, dekat situ ada bahagian call hotline. Boleh call nombor yang diberikan. Dan yang paling best, awak boleh email kami juga. Hantar dekat salam@tiljana.my. InsyaAllah admin kita ni akan membalas segala pertanyaan anda dalam masa 24 jam waktu bekerja. Dan insyaAllah lebih cepat dan lebih pantas. Jangan risau. So kalau ada sebarang persoalan pasal portal, pasal borang ke kan, boleh PM je terus. Kenapa lagi kan Tiljana.my ni patut menjadi portal cari jodoh anda? Yang pertama tadi sebab ramai yang dah bertemu jodoh, data peribadi terpelihara. Apa lagi tadi? Punyalah banyak saya sebut kan. Yang seterusnya adalah sebab dekat Tiljana.my ni kita selalu mengadakan orang panggil kelas-kelas, kelas-kelas ilmu. Macam contohnya macam seminar. Macam baru-baru ni kita baru habis, baru saja minggu lepas kita settle seminar sebelum aku bernikah yang diadakan ataupun yang diberikan secara percuma. Rugi sangat-sangat siapa yang tak join seminar tu sebab banyak sangat input yang kita dapat daripada 3 speaker jemputan kami, iaitu 2 pensyarah dan satu lagi Cik Fatin Nabila kita sendiri. Banyak sangat tahu input pasal dia lah. Diakah cinta sejatiku, diakah jodohku kan. Makna cinta sejati, macam mana kita nak move on, macam mana kita nak heal, macam mana kita nak tahu dia jodoh kita, macam mana kita nak tahu dia yang sesuai untuk kita, macam mana kita nak sembuhkan diri sendiri, macam mana kita nak tahu tu cinta sejati, apa ciri-ciri cinta sejati. Banyak yang dikupas pada seminar yang lalu. Selain daripada seminar sebelum aku bernikah, kita pun ada juga sebelum-sebelum ni kita buat kelas jodoh pasti bertemu. Baru-baru ni pun kita buat seminar move on yang saya yakin tak pernah lagi kita jumpa seminar move on, tapi kami buat seminar move on pun secara percuma untuk semua. So, yang mana tak join tu sangat-sangat rugi. Doa-doakanlah supaya akan datang ni dalam masa terdekat Tiljana.my berbesar hati buat seminar lagi. Anda semua kalau ada cadangan nak pihak kami buat seminar apa, bolehlah komen-komen dekat Facebook, dekat WhatsApp kan, bagilah cadangan nak buat seminar apa. Seminar apa yang anda perlukan? Contohnya seminar parenting, seminar selepas bernikah ke kan, seminar macam mana nak
cari jodoh dan sebagainya. Boleh je beri segala pandangan. Feedback-feedback anda tu akan kami tapis sebaik mungkin. Yang seterusnya, dekat tiljana.my ni kan, kita dah masuk tahun 2022 dan lagi 2, tak sampai 3 bulan lah kan. Sikit lagi, dalam 2 bulan lebih sikit kita akan masuk ke tahun 2023. Cepat sangat masa ni berlalu kan. So untuk tahun 2022 ni kan, alang-alang kita sebut pasal tahun 2022 ni, dah tercapai ke azam-azam anda semua ke? Azam-azam tu tersekat di skala 6 ataupun tersangkut di tengah jalan ataupun dah terlaksana azamnya. Kalau macam saya sendiri yang saya share lah kan, saya sendiri salah satu azam saya pada tahun ini adalah nak kurus. Kan perempuan ni biasalah dia memang akan macam aku kena kurus, nak kurus. Kan perempuan ni biasanya macam tu, nak kurus. Tapi macam biasalah saya pun tipikal perempuan juga. Kata nak kurus tapi tak habis-habis makan. Kerjanya asyik makan je kan. So azamnya tu tergendala di skala 7. Bukan tergendala di skala 6 tapi tergendala di skala 7. Sangat-sangat tergendala. Harap-harapnya dengan berbaki lagi 2 bulan lebih kita punya tahun 2022, termakbullah segala azam-azam saya dan azam-azam anda semua yang anda ingin kecapi. Nak naik pangkat ke, nak beli rumah, nak beli kereta, nak kahwin, nak bertunang kan. Saya doakan semoga azam anda tahun 2022 ni tercapai. Nanti bolehlah masuk tahun 2023 nanti dengan azam yang baru, semangat yang baru. Tak gitu, okay. Seterusnya, tadi kan kenapa kan, sebab saya nak kata pasal tahun 2022 tu sebab sekarang ni dah tak ada istilah perigi mencari timba. Maksudnya kalau seseorang perempuan, seseorang wanita ni approach, bagi salam dulu dekat calon lelaki kan, tak ada istilah pergi mencari timba. Sekarang bukan zaman Siti Nur bayar juga kan, kita dah masuk zaman moden, kita boleh mencari sendiri. Salah satu tempat yang kita mencari adalah platform cari jodoh online dekat tiljana.my. Macam saya cakap tadi lah, jodoh ni sama macam rezeki, kita kena usaha. Kalau tak usaha, dia takkan datang bergolek. Semua benda perlukan usaha, semua benda perlukan pengorbanan. Assalamualaikum, selamat datang untuk semua yang baru join live kami di Facebook, di TikTok kan. Selamat datang saya ucapkan. Sekarang zam pula dah. Maafkan saya, zam mana saya sebutkan. Maafkan saya, sedar orang nama Zam tengah menonton ni kan. So maafkan saya nak kata jam dah nak menunjukkan dekat-dekat pukul 5. So yang tengah bekerja tu saya yakin, saya pasti tengah menghitung detik nak balik kerja. Tapi kalau yang balik kerja tu tak hadap jam, it's okay, it's alright. Tapi untuk yang balik tu kena hadap jam tu kan, dah ready ke nak hadap jam? Daripada kiriman di Facebook, di TikTok, MJ kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam cik. Daripada my name is, dia kata hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Daripada Muhammad Yusri, dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam cik. Terima kasih yang menonton live kami pada petang ni. Yang orang kata, saya yakin masih bekerja, so menyempat-nyempat tengok live kami. Sambil tengok tu, sambil buat kerja lah kan. Tangan tu duk bergerak-bergerak buat kerja. Tak apalah, sambil-sambil tu saya nak kongsi. Kongsi macam mana ataupun cara-cara kita nak move on. Kita nak sembang-sembang santai. Saya nak tanya secara santai lah, macam mana anda move on? Berapa banyak masa yang anda ambil untuk anda move on? Dan apa maksud move on tu bagi anda sendiri? Daripada kiriman di Facebook, Cik Zahira kata Assalamualaikum admin. Waalaikumsalam Cik Zahira. Cik Zahira ni pun penonton setia kami. Cik Zahira sihat? Okay, kita nak proceed. Macam mana nak move on? So saya nak tanyalah yang tengah
menonton sekarang ni kan, boleh komen-komen dekat ruangan chat kan. Apa langkah-langkah yang anda ambil untuk anda move on, ataupun dengan bahasa mudah dia, kita lupakan seseorang lah. Seorang tu boleh jadi dia bekas pasangan kita ke, masa lalu kita ke, tak kisahlah. Yang penting perkara-perkara yang menyakitkan. Saya percaya bila mana kita perkara-perkara ni menyakitkan, kita mesti akan nak lupakan, nak move on daripada benda-benda macam tu. Betul tak kan? So saya adalah salah satunya adalah saya punya, orang kata tu, pengalaman. Tipulah kalau tak ada pengalaman sendiri kan. Saya yakin semua yang menonton di sini sekarang pun, di Facebook, di TikTok kan, dia ada pengalaman dia sendiri. Pasti dia ada kisah-kisah move on dia. Pasti ada kisah-kisah yang dia nak sangat lupakan. Mungkin dia nak lupakan bekas kekasih, mungkin dia nak lupakan bekas tunang, ataupun dia nak lupakan seseorang lah yang menyakitkan hati dia. Cik Zahira kata, saya ambil masa move on selama 1 tahun sebelum jumpa husband saya yang sekarang. Alhamdulillah. Tengok Cik Zahira, kita sendiri pun dah move on. Dengan package dah ada husband. Semoga Cik Zahira dan husband serta family lah kan bahagia hendaknya. Move on ni macam tu lah. Sesetengah orang dia ambil masa yang singkat, masa yang pendek je untuk dia move on. Tapi ada juga sesetengah orang dia perlukan masa yang cukup lama untuk dia move on, untuk dia lupakan seseorang. Move on ni bergantunglah kepada individu tu, macam mana dia handle, macam mana dia cuba untuk move on, cuba lupakan seseorang tu kan. Ada setengah orang tak sampai 6 bulan, bawah 6 bulan, 2-3 bulan pun dah move on. Tapi kalau macam saya sendiri, kalau saya rasa macam saya nak move on, saya nak lupakan seseorang kan, biasanya lah kan, sebelum saya, orang kata, memutuskan sesebuah perhubungan tu, saya akan make sure, maksudnya macam saya ni tak ada rasa dekat si dia. Maksudnya totally tawar hati. Biasanya perempuan ni dia akan tawar hati. Bila kita ni tawar hati, tak ada perasaan dekat dia, percayalah cakap saya, move on ataupun melupakan dia ni mudah. Bukanlah yang orang kata sebulan dah terlupa tu, bukanlah. Tapi taklah seteruk yang lain. Putus cinta ni tak sakit. Yang sakit bila mana kita putus tapi kita masih sayang. Yang tu yang sakit, yang tu yang pedih, yang tu yang frust menungging. Tapi kalau kita ni putus kan, putus cinta, kita break, kita broken, tapi kita ni dah tahu hati, memang totally tak ada rasa dekat dia, InsyaAllah yang ni lebih mudah lah. Sebabnya kita sendiri dah tak ada rasa dekat dia. Okay, puncanya tak ada rasa ni mungkinlah dia yang selalu menyakitkan hati kita, dia yang selalu buat kita nangis, dia yang toksik dan sebagainya. Banyak lagi lah punca-punca seseorang ni tawar hati. Mungkin dia ada terlampau banyak sangat red flag yang diri kita sendiri tak boleh nak terima, dah tak boleh nak go through. Awal-awal tu orang kata macam indah, best je kan. Bila dah ujung-ujung ni kita rasa macam tak boleh lah dengan ni. Rasa macam no is no kan. Macam tu. So antara tips-tips untuk move on adalah bila kita dah putus ni kan, kita jangan hubungi kita punya bekas pasangan tu balik. Itu rules pertama. Kalau nak hubungi ni mungkinlah lepas tahun, 2 tahun awak dah putus dengan dia. Awak dah totally move on, dah totally lupakan dia. Masa tu kalau awak rasa nak jemput dia pergi kenduri kahwin kan, awak pula kahwin, masa tu baru boleh. Tapi kalau rasa macam baru seminggu, 2 minggu, sebulan putus, lepas tu nak contact lagi, nak hubungi each other lagi, percayalah cakap saya, yang awak punya move on ni ataupun awak punya perjalanan untuk melupakan si dia ni akan tergendala, akan terbantut di pertengahan jalan. Sebab apa? Sebab kita contact dia, kita ingat dia, kita still berhubung dengan dia. So macam tak ada beza kita putus dengan kita tak putus. Masih ada rasa tu yang kalau kita nak move on, so kita kena berhentikan rasa tu. Kita kena stop segala perhubungan kita dengan dia. Tak kisah itu melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui TikTok, melalui IG, melalui Twitter dan lain-lain lagi.
Yang seterusnya juga, bila mana kita move on ni, bila mana kita putus cinta, bila mana kita patah hati ni, kita kena percaya satu benda je. Apa benda tu kan? Yang pertama adalah kita ni tak pernah sendiri. Kita ada siapa? Yang pertama of course kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita ada family. Kita ada ibu, ayah, adik, kakak, abang yang sentiasa ada untuk support kita. Kita pun ada kawan-kawan yang kita boleh kongsi cerita. Yang diorang ready je untuk mendengar, yang diorang ready je untuk support kita. Daripada Encik Fazil, dia kata, saya tak lupa janda saya dah 15 tahun. Kenapa ya? Bila dah terlalu lama ni kan, saya sarankan mungkin boleh jumpa yang lebih arif. Contohnya, pakar kaunseling kan. Di terjannah kita sendiri, kita ada kaunseling. Kita ada kaunselor. Boleh hubungi kaunselor kami untuk, orang kata untuk sebarang nasihat. Okey, kita sambung. Tadi kita kata, kita tak sendiri. Kita ada family, kita ada adik-adik, adik-beradik kita lah. Kita ada kawan-kawan, kita ada sahabat kan. Kita boleh kongsi dengan diorang apa yang kita rasa. Kita boleh share lah dengan diorang kenapa kita putus, kenapa kita rasa kita sedih. Cerita semua benda dengan mereka. Tapi kalau orang rasa awak tak nak cerita semua, awak ceritalah yang benda yang memang awak kata tu membebankan sangat awak, yang memberatkan sangat hati dan jiwa awak, yang awak rasa awak memang kena luah. Selagi tak luah, selagi tu dekat sini rasa macam sakit sangat. So, luahkan. Percayalah cakap saya juga, meluahkan ni kadang-kadang membuat kita jadi lega. Yang seterusnya adalah Allahu Akbar. Bila mana kita nak move on, kita kena sibukkan diri. Bila kita sibuk, bila kita busy ni kan, kita tak ada masa nak fikir pasal ex kita ke, even kita nak fikir pasal diri sendiri pun kadang-kadang tak sempat. Macam saya sendiri, pergi kerja pagi, balik kerja, tukar baju, apa semua, saya pergi kerja semula. Malam pukul 11 lebih baru saya balik rumah, baru habis kerja, baru saya sampai rumah. So, saya sendiri, jujur, diri saya sendiri pun kadang-kadang saya tak sempat nak fikir. Apatah lagi saya nak fikir pasal orang lain. So, saya adalah salah satu bukti lah. Bila kita sibuk ni, sebenarnya kita tak sempat nak fikir pasal benda lain. Diri kita sendiri pun tak sempat. Hidup kita ni busy dengan benda tu je. Contoh, kalau macam saya sibuk dengan kerja, saya akan sibuk dengan kerja je dah. Maafkan saya. Dalam minda saya, dalam fikiran saya, saya dah set diri saya, okey, hari ni hari sekian-sekian kerja, esok sekian-sekian kerja. Ulang benda yang sama. Bila waktu free? Waktu free adalah waktu cuti. Itu pun biasanya orang yang busy ni kan, bila dia cuti, bila dia dapat masa rehat, dia nak rehat. Dia tak nak, maksudnya dia tak nak bebankan fikiran dengan benda-benda lain. Dia tak nak bebankan diri dia dengan benda-benda lain. Dia nak masa untuk diri dia sendiri. Me time. Sampai goyang-goyang kursi saya angguk-angguk ni kan. Okey, daripada The Last Gen, dia kata, Kak, doakan saya dapat kerja tetap supaya senang saya nak fokus cari jodoh. Terima kasih. Saya doakan supaya awak cepat-cepat dapat kerja, awak dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, dan awak pun dikurniakan jodoh yang baik yang sentiasa sokong awak daripada zero kepada hero. Tapi kalau awak perempuan, mungkin daripada awak zero kepada somebody. Amin, amin, amin. Kan? Okey, apa lagi untuk kita move on ni? Okey, bila kita nak move on, satu lagi benda penting lah. Pada saya benda penting lah. Jangan duduk sorang-sorang. Bila dah lama-lama kita nak move on ni, it's okay. Tapi bila mana kita baru-baru lagi, contoh macam seminggu, 2 minggu awal tu, jangan duduk sorang-sorang. Kenapa jangan duduk sorang-sorang? Sebabnya kita ni manusia. Bila kita sorang-sorang ni, kita rasa macam kita sunyi. Kita rasa kita ni keseorangan. Kita rasa macam tak ada orang sayang kita, tak ada orang dekat sekeliling kita. Padahal benda tu sebenarnya cuma mainan perasaan kita, kan? Ada je orang untuk kita, ada je orang dekat sekeliling kita. Cumanya bila mana kita duduk sendirian ni, lebih banyak fikiran-fikiran negatif, fikiran-fikiran buruk yang datang dalam minda kita berbanding fikiran-fikiran yang elok, fikiran-fikiran yang positif.
Betul ke? Tak betul lah. So, untuk yang menonton ni, cuba komen sikit. Awak move on macam mana? Daripada Cik Amirul kata, "Hi host. Hi Encik." Okay. Sebelum saya terlupa, saya nak remind untuk yang belum mendaftar di tirjana.my, untuk yang bujang, yang single, yang duda, yang janda, lelaki berusia 20 tahun ke atas, perempuan berusia 18 tahun ke atas yang serius nak mencari jodoh, serius nak berkahwin kan. Dia dah ada segala-galanya, dah ada kerjaya, dah ada apa lagi, dah ada pendapatan yang stabil. Pendek kata tu dah memang kukuh, dah memang stabil, dah memang ready nak settle down, dah ready nak kahwin kan. Tapi tak ada calon, boleh cari je di tirjana.my. Daftar di tirjana.my, isilah segala maklumat-maklumat yang diperlukan. Hantar borang. Bila hantar borang tu, nanti jadilah ahli premium untuk anda berbalas mesej dengan calon-calon lain dekat tirjana.my ni. InsyaAllah banyak calon-calon yang menanti anda. So, jemput cuba. Okey. 2 yang terakhir sebelum kita tutup live kita pada petang ni adalah bila mana kita nak move on ni, jangan layan perasaan. Sesetengah orang, bila dia sedih, bila dia down, bila dia kadang-kadang tu bila dia marah pun kan, dia suka sangat layan perasaan. Terutamanya bab sedih lah kan. Perempuan lah terutamanya. Perempuan ni memang suka melayan perasaan. Sebab saya jarang lah tengok ni saya tengok daripada sekeliling saya lah kan. Saya jarang lah tengok kawan-kawan saya ke kan, kawan-kawan lelaki saya yang orang kata tu yang broken, yang tengah sedih, dia ikut perasaan dia tu, jarang berlaku. Tapi kalau perempuan ni, bila dia sedih lagi dia layan sedih dia. Dia dengar lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sendu, lagu-lagu tangkap leleh kan. Dia duduk sorang-sorang. Kalau lelaki berbeza, dia bila dia sedih ni, dia pergi melepak pula dengan kawan-kawan dia. Dia isikan diri dia tu dengan orang lain. Isikan rasa kosong dia tu, penuhkan rasa kosong dia tu dengan aktiviti yang berfaedah, aktiviti yang membuatkan dia tu tak ingat kepada si dia. Seterusnya juga, tadi kan kita kata jangan layan sangat. Ya Allah, sampai bergerak-gerak saya punya buku sekejap ya. Macam mana kita tak nak layan ni? Kita bolehlah buka benda-benda yang berfaedah. Contoh apa? Contohnya kita tengok ceramah agama, kita tengok kelas-kelas English ke, kita tengok pasal hal-hal macam mana nak cari jodoh kan, doa meminta jodoh. Boleh jugalah scroll-scroll dekat Facebook, dekat TikTok kan, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekarang ni semuanya di hujung jari. So awak nak apa kan? Semua boleh type je, semua akan keluar. Konklusi, kesimpulannya kan, ya Allah sampai belit-belit. Sebenarnya saya tengah sikit dekat, tapi saya cuba untuk berkongsi, sharing dengan kita punya penonton pada petang ini. So yang terakhir adalah, kesimpulannya adalah, percayalah bila mana seseorang tu pergi, akan ada penggantinya. Mungkin memang tak akan sama, tak pernah sama, tapi insyaAllah dialah yang lebih baik. Dialah yang orang kata tu yang terbaik yang Allah kirimkan. Kena percaya juga semua yang jadi atas muka bumi ni kan, semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dah tertulis. Sama ada bila awak kenal seorang ni, ada 2, sama ada orang tu stay dengan awak ataupun dia datang hanya untuk memberi pengajaran lalu pergi. Tertutupnya satu pintu tak bermakna pintu lain ni tutup. Pintu-pintu lain ni masih terbuka. Kita kena positif. Bila kita positif, banyak peluang-peluang positif yang akan datang. Terima kasih kerana mendengar celoteh-celoteh saya petang ni, yang berkongsi dia punya pengalaman, yang berkongsi dia punya tips, yang berkongsi dia punya cerita pada petang ni dengan saya kan. Terima kasih kerana menonton saya pada petang ni. Jangan lupa untuk saksikan live-live admin kita pada hari-hari seterusnya. Setiap hari akan ada insyaAllah. So, jangan lupa yang belum join Telegram kami, boleh join Tirjana Portal Jodoh. Dekat situ kami akan share macam-macam info menarik. Terima kasih untuk yang nak balik kerja tu.
Hati-hati memandu. Untuk yang berpuasa pada hari ini, selamat berbuka in advance. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.